Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Izzuddin, saudara Syarul Azam, selamat malam. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Asrul Siwan, saudara Syah Ibrahim, saudara Zamari LC. Begitu juga saudara Abdul Malik, saudara Abi Kwi, Abi Nur. Salam saudara Jumaidi ID, saudara Osman bin Jais. Apa khabar sahabat? Moga anda sihat. Saudara Satria Setiawan dari Bengalembu Perak, saudara Muhammad Khairuddin. Apa khabar sahabat? Begitu juga dengan saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Salam dari Kemayan Pahang. Saudara Muhammad Zaki Abdullah, saudara Mat Spana Jaya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama pada malam ini. Saudara Abu Samah, apa khabar saudara? Puan Nilawati Aidon, saudara Kamal Awang, Munim Ahmad, salam ceria dan salam cinta damai. Puan Munim Ahmad. Saudara Muhammad Amin Jack, saudara Muhammad Roslan, salam hormat. Salam Aidil Adha, hampir lagi, sabar sahabat. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, apa khabar? Hadir daripada Bera Pahang. Begitu juga dengan saudara Ahmad Tarmizi, saudara Basirah Hanafi, Kuih Suh, orang Pahang. Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, saudara Mak Yusof, ramai dari Pahang hari ini nampak gayanya. Saudara ZMK Makmur, mungkin lebih awal. Puan Nuriah Asyad, saudara Abdullah Abdul Manap, saudara Kamal Awang, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali daripada Kelantan. Jangan lupa, kata saudara Muhammad Azmi, like, share dan subscribe. Juga jangan lupa like, share dan subscribe di Instagram. Sebab kadang-kadang bila ada gangguan di Facebook, bolehlah masuk ke Instagram. Saudara like, share dan subscribe. Di Facebook juga sama, saudara. Lepas 30 hari kalau tak ada like and share dan subscribe, mungkin anda tidak mendapat notification. Jafnika, Paipon, apa khabar? Strawberry, saudara Nazil Hashim Muhammad, apa khabar Pak Nazil? Saudara Zainal dari Kampung Gajah, Pasir Salak, Perak, pahlawan. Puan Halimah Hashim, salam cinta damai. Paipon, syukur alhamdulillah. Puan Nuraidah Kamarudin, saudara Bulan Terang, Muhammad Amin Jack dari Sempurna Pahang. Begitu juga dengan saudara Abdul Hamid, saudara Syahrul Azhar Tok Kaya. Ini teman kita di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Lain tak ada saya minta saudara. But saya tak boleh menangguhkan sebab malam ni pun banyak juga pencerahannya. Jadi kita seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Rio dari Yusuf Melaya, saudara Jamil yang menghantar kepada saya pagi tadi tentang laporan kedudukan negara kita bagaimana dengan virus corona ni. Sebab hari ini hari Selasa 5 Julai yang merupakan hari yang ke-836. Belum usai lagi virus corona ni, tak tahu sampai bila. Kerana laporan daripada saudara Rio, dia kata semalam ada sikit pengurangan daripada 2,536 susut kepada 1,918. Namun jumlah terkumpul terus meningkat kepada 4,575,809 orang warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara Hazrul, saudara Wak Rafi, Pak Din, Azril 92. Dari laporan tersebut saya melihat terdapat peningkatan dia jangkitan di 6 negeri dan susut di 7 negeri. Selangor alhamdulillah dia susut banyak tu, 482. Daripada ribu-ribu tu diturun kepada 482, tapi wilayah Persekutuan masih lagi meningkat kepada 662. Di Sabah juga alhamdulillah susut 119. Di Perak susut tapi tak seronok juga kerana 153. Di 3 negeri tidak berubah, iaitu Negeri Sembilan 103 orang, Pahang 27 dan Perlis 5 orang. Lain-lain negeri saya nampak gayanya Pulau Pinang dah mula cerai sebab susut kepada 77. Itulah yang dapat saya laporkan secara berhubung dengan kedudukan COVID-19. Dan berusahalah kita, sekarang ni musim panas, mungkin ada berkurangan, dan berusahalah kita sedaya mungkin untuk memutuskan jaringan COVID-19. Nanti bila nak raya nanti, pastikan bila kita berjumpa dengan kawan apa semua,
lakukan penjarakan sosial, ya saudara. Saudara Dapur Raya, saudara Azli 57, saudara Wasyarudin. Begitu juga dengan saudara Fakri Sani. Apa khabar sahabat? Warung kurap-kurapan, cepatlah PRU katanya. Puan Rosni Koringot, Jamaluddin, saudara Azli Nordin, saudara Abdul Halim, dan SL Service Absorber. Minta jasa baik kawan-kawan semua, tolonglah katanya share dan subscribe. Terima kasih. Ini permintaan itu. Saya bila tengok bila naik tu ramai subscribe dengan share tu, tambahlah semangat. Macam mana pun saya harus meneruskan juga pencerahan saya. Dalam saat begini saya menggalakkan anda untuk berniaga. Sebab itu saya wujudkan e-commerce. Saya masih menanti kalau ada teman-teman yang mau mewawarkan produknya. Ya, janganlah produk yang lain, itu produk makanan yang dihasilkan oleh saudara untuk kita berkongsi bersama. Dan sebab itu saya katakan jangan lupa boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Saudara Kamal Zaman, saudara Zainal Muhammad Ali, saudara Abdul Osman, supaya saya boleh mewawarkan produk anda. Dia Al-Azhar waktu yang sama dia berniaga juga. Itu perniagaannya adalah bakul setangi, ya saudara. Bila dibakar harum semerbak satu rumah. Juga ini parfum daripada Timur Tengah. Di samping itu ada juga gula O, ya saudara. Dan seandainya tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, sebab dia kadang-kadang dia sihat, kadang tak sihat, biasalah saudara dalam cuaca begini. Tadi pun dia beritahu, dia kata rasa badan nak demam. Berdoalah kita agar beliau memperoleh kesihatan yang baik. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017 711 4300. Yang selalu saya katakan Siti Farehah ni memang saya geling kepala, kerana dia berniaga dendeng manis Siti Farehah. Harganya masih harga lama, sedangkan harga daging naik, harga barang minyak naik dan sebagainya. Tapi dia kata tak apalah, dia berniaga kekal dengan harga lama. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang untuk mendapatkan buah-buahan yang juga harganya murah, boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Dan akhir sekali tentulah untuk kudapan kita hari raya nanti, murah pun bukan mahal mana pun, boleh hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203 untuk mendapatkan popiah sira Lady Maria. Rasanya sedap, pedas, rangup dan manis. Saudara, itulah seketika untuk e-commerce. Baik saudara, kita masuk saudara Mazmali, saudara Ivanovic, saudara Al-Hadid, saudara Jalimani Rasa dan Kazashid. Sebab kadang-kadang tulisan tu dia rapat sekali tu, saya nak spell susah juga. Puan Asyah, apa khabar? Saudara Kamarudin, Sally, Miben, saudara Saz Hassan, Chandran, Ramanathan, apa khabar saudara? Ijoy Udang. Jadi saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana untuk membangunkan semangat juang, ia seharusnya bermula dengan membangunkan sikap yakin diri. Itu dia punya rahsianya saudara. Kerana setiap diri umat Islam ini, kita perlu ingat bahawa Allah telah mentakdirkan kita hidup. Mestilah ada rezeki dan sebagainya. Apabila kita terima ini sebagai kenyataan, maka kita akan rasa layak untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Kerana mustahillah Allah menciptakan kita untuk gagal. Sebab itu, kerana Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kerana Tuhan atau Allah mahu hamba-Nya berjaya, dan untuk itu kita telah diberikannya segala kekuatan dan kelengkapan untuk berjaya. Tugas kita hanyalah untuk mengenali dan meneroka kekuatan dan kelengkapan yang dimaksudkan dalam diri kita. Malah ada bijak pandai yang mengatakan bahawa setiap manusia mestilah berkeyakinan bahawa dunia tidak akan lengkap tanpa kehadirannya. Ya saudara, setiap kita ini sebenarnya saudara adalah pemimpin di muka bumi. Saya tak menggunakan perkataan khalifah. Khalifah ni tertinggi dia punya martabatnya. Jadi kita sebagai pemimpin di dunia ini, kita memimpin keluarga kita, kita memimpin masyarakat. Tapi kalau kita rasa lemah, kita tidak berdaya, itu bukan berartinya kita ini seorang pemimpin, sedangkan kita bukan orang yang lemah, saudara. Jadi untuk itu kita perlu menggunakan segala kelengkapan yang disediakan oleh Allah SWT, lebih-lebih lagi pikiran, hati dan keikhlasan. Ingat saudara, inilah modal terbaik paling ampuh untuk kita berjaya dalam kehidupan kita. Saudara,
Kita masuk segmen mutiara kata-kata. Ini kiriman dapat sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, tempat paling istimewa di dunia ini jika anda boleh terus kekal tinggal di dalam ingatan seseorang ataupun dalam doanya. Tapi yang paling teristimewa kalau kita boleh kekal di sudut hatinya. Kalau kita nama kita ni, wajah kita, persahabatan kita kekal di sudut hati teman-teman, insya-Allah itulah istimewanya dalam kehidupan ini. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang cukup bernilai bagi saya. Semoga anda dapat menghayati apa yang saya nyatakan melalui naluri kehidupan. Saudara. Dan saya setiap malam akan mengingatkan supaya pimpinan jangan berbelanja tanpa had. Kalau berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Saudara Syabani, Saudara Yap Maya, Cik Nurlia, so Manpul. Sebab saya nyatakan begini untuk mengingatkan, bukan untuk menakutkan. Kadang-kadang kita melihat pimpinan negara kita ni main lulu saja, gunakan duit dan sebagainya, akhirnya besok berat. Sebab itu kita rasakan janganlah berbelanja tanpa had. Bicara kita malam ini saudara, tajuknya adalah menang sorak Kampung Tegadai. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu. Kita santun dulu pantun Pak Nazir yang tidak henti-henti, tidak jemu-jemu, tidak rasa letih menghantar kiriman pada kita untuk perkongsian pantunnya. Memang saya rasa terlalu istimewa. Saya bersyukur pada Allah SWT dapat bersahabat dengan seorang sastrawan lah saya katakan di bidang pantun memantun ni saudara. Banyak sindiran-sindirannya begitu tajam dan sinis. Kata Pak Nazil, dari Kelang ke Bangkahulu, nasib malang, karam perahunya. Orang hilang rasa malu, pasti hilang rasa bahagianya. Jadi kalau kita dah tak rasa malu tu sebenarnya tak ada kebahagiaan pun. Sebab itu dalam diri kita kena ada perasaan malu, barulah kita boleh rasa bahagia sebab orang menghormati kita. Dan katanya lagi, udang kara mahal harganya, sukar dicari walau sekati. Apabila bicara kasar bahasanya, menunjukkan diri tiada perketi. Orang bercakap kasar, yang mencarut, yang maki hamun, ini orang tak ada perketi ya saudara. Itulah pesan Pak Nazir pada kita semua supaya kita berhati-hati dalam berbicara saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu bernilai. Dan saya juga harus mengingatkan anda bahawa ruangan ini, pencerahan ini adalah pencerahan politik. Sebab itu saya mesti mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ke dalam apa sajalah channel yang ada di media sosial ini, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Kadang-kadang disunting terpendek-pendek, lari maksudnya. Tapi saya tidak ada kuasa untuk menahan. Begitu juga dengan kiriman, komen-komen anda. Cuma harapan saya, janganlah kita melanggar syarat-syarat dan peraturan yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Ingat saya tak bertanggungjawab sebab saya tak mampu untuk melihat ataupun untuk saya meninjau, menatap satu persatu saudara. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamat lain tak ada, sekadar untuk memberi informasi, bukan untuk berkempen dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang orang kata saya ni memihak belah itu, memihak. Tidak. Saya harus menjelaskan, menyatakan realitinya supaya kita faham suasana politik negara kita. Saudara, matlamat kita supaya kita berinformasi, dan bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti berpaksi kepada, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kadang-kadang apa yang saya katakan, kalau anda tak setuju, saya takkan marah. Kalau anda bersetuju, alhamdulillah. Dalam waktu yang sama, kalau mau menyanggah atau mau berhujah, tak ada masalah bagi saya. Cuma permohonan saya setulus ikhlas, gunakanlah bahasa yang baik-baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah secara harmonis. Ingat saudara ya. Baik, saya juga ingin menjelaskan bahawa cuaca negara kita ni nampaknya setakat 2 hari ini panas. Panasnya lit-lit. Tergeliat badan saya. Saya sendiri dalam saat ni dah mandi 3-4 kali pun rasa panas. Sebab itu saya menasihatkan pada teman-teman, jangan lupa banyakkan minum air masak. Dan lebih baik lagi, saya rumah dia masak, dia jerang air panas tu bersama dengan air bunga ni, apa ke nama, bunga cengkeh.
buat air Bali, jerang Bali, lepas tu letakkan bunga cengkeh 5-6 kuntum. Jadi bunga cengkeh tu untuk menghilangkan kahak kalau dalam badan, sebab bila kita panas kadang-kadang kita mudah batuk. Minum air yang dipanas ataupun dimasak bersama dengan bunga cengkeh. Yang terbaik lagi kalau boleh air Bali rebusan. Bali itu untuk menyejukkan badan kita, saudara. Saya cuma boleh memberi pandangan dan panduan, itu saja, saudara. Saya bukan doktor. Ini petua orang tua-tua, saudara. Ya, saudara Mak Sepanak, anda harus bersetuju dan tak bersetuju. Tak gitu, betul? Dan saya nampak dalam kepanasan ini tiba-tiba berlaku sesuatu yang tidak kita jangka. Ini musibah, saudara. Musibah berlaku di Baling. Bagaimana semalam, petang semalam tiba-tiba berlaku banjir. Mula-mula saya tengok lumpur je, rupanya datang kepala air itu turun. Maka banyaklah air yang melempar-lempar, banjir yang orang katakan banjir kilat. Cuma bila saya tengok pula, ada pula, sama ada benar tak tahulah. Kenyataan betul besar, dia kata ini semua kerana rakyat, musibah ini berlaku kerana rakyat pilih Barisan Nasional. Kenapa dipolitikkan? Suasana banjir yang berlaku bukan soal kerajaan mana kerajaan sini. Jangan kita anggap bahawa ini berlaku. Sebenar-benarnya apa yang berlaku di Baling itu, di bahagian atas bukit tersebut, sudah lama ditarah untuk dijadikan ladang durian king. Beribu hektar, saudara. Saya tidak menafikan, mula-mulanya di bawah ini syarikat MB Incorporated di Kedah. Mula-mula di tanaman itu waktu itu kerajaan Barisan Nasional. Tapi jangan lupa, selepas kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Kedah dipimpin oleh Allahyarham Datuk Azizan dari kerajaan PAS. Projek tersebut tidak dihentikan, diteruskan juga lagi. Kemudian dapat pula pada kerajaan UMNO Barisan Nasional, pun diteruskan lagi projeknya. Kemudian datang lagi kerajaan yang PAS, lepas itu datang lagi kerajaan dipimpin oleh UMNO Barisan Nasional, Mukris. Datuk Mukris, beliau Barisan Nasional, tapi dalam waktu yang sama adalah kerajaan Perikatan Nasional. Tumbang, naik pula Datuk Sanusi, pun tak berhenti juga. Sepatutnya berhentilah, sudah-sudahlah. Akhirnya Baling sekali lagi mengalami terjahan banjir yang mengorbankan, saya tengok sedih, seorang ibu yang sedang bersalin ditemui korban berdekapan dengan ibu mertuanya di bawah timbunan kayu-kayu. Jangan nafikan, banyak kayu-kayu, kayu bala ataupun cebisan-cebisan kayu-kayu yang telah pun dipotong. Sebab itulah sekarang ni, bagaimanapun saya terima kasih pada Yang Berhormat Datuk Aziz. Dia bagi nombor telefon dia. Dia kata teman-teman yang tinggal di Baling, kalau ada masalah sila hubungi 019 3177777. Sila hubungi beliau. Inilah ikhlasnya sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen kawasan di Baling itu. Kena ganggu, saudara. Itu masalah. Jadi bolehlah saudara berhubung untuk mendapatkan bantuan segera. Setakat waktu yang ditulis itu 10 buah rumah hanyut. Dan seorang ibu, bukan seorang ibu, 2 dilaporkan hilang. Keadaan yang berlaku di sana, saya dapat laporan daripada laporan awal kejadian berlaku pada 4 hari bulan semalam, lebih kurang dalam pukul 6.27 laporan itu. Maka operasi menyelamat segera digerakkan. Jadi mungkin-mungkin yang terlibat adalah mungkin Kupang. Dalam mungkin Kupang itu Kampung Iboi, Kampung Tanjung Luas, dan masih lagi terdapat beberapa kawasan lain lagi. Dan petang ini saya dapat Kampung Bendang Padang, Kampung Padang Ampang, Kampung Tok Sabah, Kampung Hangus, Kampung Pisang, Kampung Salik, Kampung Kitang, Kampung Tanjung, Kampung Lata, Celak dan Kampung Badak Ampang. Jadi bagaimanapun, lori-lori, bawa makanan apa semua, bot-bot telah pun digerakkan oleh Jabatan Bencana Alam ini, dari Perak pun datang membantu, daripada Pekalan Hulu, daripada Gerik, daripada Lenggong, semua datang nak membantu. Jadilah keadaan begini, jangan kita lajang Barisan Nasional. Sekarang anda memimpin, anda jadi menteri besar. Ini bukan kita tak boleh bercakap apakah ini musibah kerana ini pimpinan di Kedah PAS, maka berlaku 2 kali banjir. Jangan. Saya harapkan supaya kita berlapang dada, jangan sesekali kita menunding jari. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, keluarkanlah bantuan yang sebagaimana yang termampu.
supaya masalah ini dapat diatasi. Dan waktu yang sama yang juga, kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkan untuk mewujudkan undang-undang supaya mana kawasan yang atas daripada 50 kaki tinggi dari paras laut ini tidak dibenarkan ditoreh ataupun dijatuhkan, kawasan membalak dan sebagainya. Kerana ialah toke-toke balak ni dia bukan kisah, dia nak ambil untung aja. Bila dia dah habis kayu balak, segala debris ataupun sampah sarat dibiarkan, air mengalir. Bila air tersekat, dia bawa sekali dengan sampah sarat yang ada tu, jadilah kepala air dan menerjah bersama-sama dengan saki baki kayu balak. Akhirnya rakyat yang menderita. Jadi seharusnya kerajaan mewujudkan satu undang-undang. Saya rasa eloklah kawasan yang tinggi atas bukit jangan ada pembalakan. Biarlah tumbuhan begitu. Ini masalahnya kadang-kadang kita terlalu mengejar kekayaan. Kononnya nak buatlah bahawa ini adalah ladang pengumuman, saya ingat lagi, ladang musang king terbesar di dunia. Apa artinya kalau rakyat yang menderita? Kesan daripada tindakan anda. Sepatutnya bila diadakan ladang dan sebagainya, ditoreh hutan-hutan, wujudkanlah juga tali air yang mudah untuk air mengalir di lereng-lereng bukit. Ini tidak hanya memikirkan soal keuntungan. Saudara, saya rasa kecewa juga dengan pimpinan di Kedah yang tidak melihat. Dah sekali banjir dulu, hari ini datang sekali lagi. Sudah sampai masanya mereka bertindak. Anda sebagai pemimpin dalam waktu-waktu yang sementara ini, nak kata boleh meneruskan kepimpinan tak tahu lagi. Dalam waktu-waktu yang sementara ini, buatlah apa yang patut. Itu pandangan saya. Baik, saya juga menerima kiriman daripada teman-teman yang bertanya apakah boleh, apakah diizinkan agar penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja untuk mengeluarkan baki-baki wang mereka dalam tabungan. Kerana masih ada lagi yang lebih kurang 20,000, 30,000, ada yang 80,000, ada 100,000, dan ada juga yang kurang daripada itu, ada yang 2,000, ada yang tinggal 200. Memang ada. Sebab itu saya melihat ada survey dilakukan, dan sewajarnya lah Menteri Kewangan serta kumpulan wang simpanan pekerja memikirkan apakah boleh diizinkan mereka yang masih mempunyai simpanan lebih daripada 50,000 misalnya untuk mengeluarkan sebahagian daripada simpanan mereka. Sekarang ni bukanlah kita katakan bahawa keluar ini maka mereka akan miskin. Dalam keadaan yang susah, kerana ekonomi menurun. Waktu yang sama harga barang di pasaran terus meningkat. Saya dah malas nak bercakap soal harga barang di pasaran. Memang tak boleh nak buat apa. Cerita konon-kononnya lah, konon-konon Menteri cakap harga bayam terkawal, kata Tok Pa Datuk Mustafa Muhammad, katanya dia pergi kat pasar, dia tengok harga bayam terkawal. Habis kangkung macam mana? Jangan kita pula kata Menteri Kangkung. Ini keadaan. Janganlah buat kenyataan-kenyataan yang kononnya nak menyedapkan hati rakyat, sedangkan realitinya rakyat terus menderita. Saya dapat juga kiriman, kawan-kawan tu dia kata betul juga kenyataannya. Yang mahu Perdana Menteri turun, tapi bila bukan turun kat pasar, turun ke pasar raya. Memanglah harga di pasar raya tu lebih tinggi harganya daripada harga bawah. Tapi waktu itu nak marah ke, nak menzahirkan, nak bertanya kenapa harga itu tinggi, tak sepatutnya. Turun yang maksud saya di mana marhain rakyat yang B40, B60, yang pendapatan sekarang ni terjejas, di situlah pusatnya. Jadi kaki tangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna perlu menggerakkan warganya, menggerakkan pegawainya di kesemua tempat menjual barangan tersebut. Sebab yang terkesannya lebih-lebih lagi saya katakan di pasar, bukanlah pasar raya. Pasar raya ni untuk orang kayangan. Pergi ke memanglah harganya lebih tinggi. Sebab bagi mereka willing buyer, willing seller. Aku jual harga ini, kau nak beli, beli, tak nak beli sudah. Aku punya pasar raya aku besar. Yang kita kena pergi ke tempat di mana marhain membeli belah. Contohnya di pasar Borong, di pasar-pasar yang kalau dekat Kuala Lumpur ni, pasar Petaling Jaya, pasar Selayang, pasar Bangi, dan di mana ada pasar. Begitu juga di kawasan-kawasan yang lain. Di situlah kita dapat tahu sama ada harga mahal atau tidak. Yang yakin saya, walaupun di pasar awam begitu harga meningkat, apatah lagi di kawasan pasar raya. Dan bukan hanya barang keperluan harian seperti ikan, daging dan sebagainya. Di samping itu kena tengok juga gula, beras,
Macam-macam lagi barangan yang diperlukan. Minyak masak misalnya. Dan tak sepatutnya lah kita sebagai negara pengeluar utama minyak masak boleh terjebak dalam masalah hilang. Saya tengok juga ada cadangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Dia kata kerajaan mewujudkan peruntukan sekitar 4 bilion untuk subsidi minyak untuk minyak untuk harga murah lah saudara, yang paket yang sepatutnya harga RM2, tapi sekarang naik sampai macam nak. Sedangkan kebanyakan minyak-minyak bersubsidi ini, semalam saya dah bercakap, sudah pun diseludup ke luar negeri. Jadi cadangan Datuk Seri Najib, dia kata kalau peruntukan sebagai 4 bilion itu, kenapa tidak kerajaan beli aja minyak tu bagi secara percuma. Kerana katalah dah lebih kurang dalam 6 juta, 66 juta tak silap saya, penduduk kita yang berada di B40, B60. Mereka yang begitu terkesan, yang sewajarnya menggunakan minyak masak yang bersubsidi. Lebih kurang 66 juta keluarga. Bagikan setiap bulan. Akhirnya untuk setahun baru 38 juta, 38 bilion. Daripada kita masuk subsidi, kerajaan bagi duit, mereka lintah-lintah darat ni, segala penyangak ni, maka ambil duit minyak yang bersubsidi ini, dibungkus dihantar ke luar negeri. Contohnya diseludup ke Thailand. Pertama sekali minyak itu akan berkurangan dalam pasaran dan harga sudah tak menentu. Itu pandangan, saya kata setuju juga. Saudara Abdul Rahman, negara jiran banyak minyak paket. Betul. Sebab inilah penyakit perangai lintah darat. Dan adanya pegawai-pegawai kita yang mengawal kawasan sempadan ni sepatutnya lebih prihatin. Jangan dekatkan diri anda dengan kegiatan rasuah. Saya tak mau bercakap soal ini sebab kita tak ada bukti. Tapi seharusnya kalau mereka tegas, tidak akan berlaku benda begitu. Dalam waktu yang sama, sebab itu saya katakan, tak payah buat subsidi. Kerajaan melalui agensi-agensi Felda ke, Pharma ke, Kementerian Pertanian dan sebagainya, beli minyak. Tiap-tiap bulan dapat 1 botol. Saya rasa bukan hanya yang paket yang bersubsidi. Harga yang paket yang 5 kilo pun boleh. Dan harga itu lebih murah daripada subsidi yang terpaksa kita tanggung sejumlah 4 bilion ringgit. Kerajaan buat subsidi 4 bilion. Tapi orang lain yang menikmati kekayaan, rakyat terus terjebak dalam kehidupan yang begitu sukar. Itu yang saya harapkan supaya masalah ini dapat ditangani. So, teman-teman yang ada simpanan, saya haraplah agar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja menimbangkan. Kalau duit tu beku dalam tabungan pun tak boleh buat apa, dalam keadaan susah. Sekarang ni keadaan semakin bertambah teruk. Semakin bertambah teruk, bukan di Malaysia, di satu dunia. Hari ini saya terima kiriman daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Dia kata bahawa bukan sahaja ringgit Malaysia dah susut, malahan euro pun terjebak juga. Negara-negara Eropah juga, nilai mata wang mereka susut juga. Jadi ini tidak mampu untuk menghalang hadirnya inflasi. Ya, saya melihat bahawa keadaan ini adalah satu ancaman pada warga dunia. Dan kita harus bersedia, kita harus melakukan apa yang terdaya. Bincanglah. Menteri ramai. Menteri timbalan menteri dekat 72 orang, termasuklah yang bertaraf duta. Duta bertaraf menteri. Tapi kononnya wujudkan satu jabatan, satu jabatan kuasa, menangani atau memerangi ataupun jihad memerangi inflasi. Apa dia Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi buat? Dan begitu juga kita tanya Majlis Pemulihan Negara, apa yang dipulihkan? Sekadar cakap, sekadar minta jadi timbalan Perdana Menteri. Ini yang merosakkan negara kita. Saudara, cukuplah saya meluahkan apa yang dialami oleh warga kita yang susah, saudara. Saya amat bersimpati. Tadi pun saya turun ke lapangan, pergi ke pasar tengok, pergi ke kedai-kedai. Ya Allah, makan nasi kandar pun sekarang dah RM20, saudara. Saya bukan main-main. Saya makan tadi dengan Datuk Zainal Amri. Dia telefon saya, ajak makan tengah hari. Okeylah, lama tak makan nasi kandar, makan nasi kandar. 2 orang makan, kena bayar RM48. Memang mahal. Tapi nak buat macam mana saudara, keadaannya? Takkan kita nak marah mamak tu, sebab dia pun mendapat bekalan yang mahal. Makanannya pun bukanlah makanan kayangan. Nasi kandar, saudara. Aduhai. Baik, saudara, kita juga harus merasa duka cita akan kembalinya
kematian penyanyi legenda Bob Tutupoli pada hari ini, ya saudara. Awal pagi tadi saya diberitakan penyanyi yang terkenal dengan lagu Widuri. Saya minat dulu lagunya Oh Sayang. Bob Tutupoli telah pun meninggal dunia. Saya tak dapat menjelaskan sama ada dia adalah beragama Islam dan sebagainya. Saya tak tahu. Jadi dia meninggal dunia, saya harus memberitakan pada teman-teman bahawa seorang lagi warga seni dari Indonesia yang ramai peminatnya. Tak bagi tahu pun tak boleh juga, saya. Baik. Dalam keadaan begini, saya semalam kemarin saya melihat aliran apa yang berlaku di Sabah. Banyak orang memperkatakan tentang projek IC, itu kat Kepengalan. Dan akhirnya saya bersetuju dengan kenyataan Datuk Seri Najib berhubung dengan projek IC ini. Dan dia perlu dan wajar diberi perhatian. Walaupun daerah liking daripada Parti Warisan dia mendedahkan bahawa inilah salahnya Barisan Nasional semua. Tapi sebenarnya yang salah itu betul. Kerana waktu itu kerajaan Barisan Nasional. Tapi siapa pemimpinnya? Projek IC ini berlaku terjadi era kepimpinan Tun Dr. Mahathir. So inilah dia adalah culprit. Inilah orang yang perlu dipertanggungjawabkan. Jangan tujah pada UMNO. Sebab itu saya katakan, saudara, jangan kita salahkan parti. Umar tak salah, pemimpin. Dan UMNO waktu itu dipimpin Dr. Mahathir. Apa yang berlaku di Sabah itu projek IC sepatutnya disiasat. Sebab itulah apabila Datuk Seri Najib mewujudkan satu RCI, Royal Commission of Inquiry, siasatan diraja berhubung dengan isu IC ataupun kad pengenalan ini pada tahun 2013. Itulah sebenarnya punca perbalahan antara dia dengan Dr. Mahathir. Jadi Dr. Mahathir kata seolah-olah nak tangkap dia. Ini bukan soalnya, tapi kita perlu adakan RCI untuk mengkaji kenapa benda ini diwujudkan. Siapa yang bersalah perlu dibawa ke muka pengadilan. Jadi saya harapkan pembangkang daripada macam daerah liking, teman-teman daripada warisan, jangan tunjal kepada UMNO. Tunjallah kepada pemimpin anda. Kerana anda pernah berketuakan Dr. Mahathir yang waktu itu tidak menjadi ahli UMNO, dia tubuhkan parti Kata Harapan. Itu sebenarnya, saudara. Dan saya melihat, saya kadang-kadang nak mengikuti betul juga apa yang dikatakan oleh Datuk Nur Jazlan selaku timbalan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Johor. Dia kata prestasi yang ditunjukkan oleh menteri daripada parti PAS ini gagal. Jadi mereka gagal memikul tanggungjawab. Jadi dia kata sebab itu Perdana Menteri terpaksa menanggung masalah negara ini kerana menteri-menteri daripada PAS ni cak ayam, katanya. Betul juga. Kita tak boleh menafikan kenyataan beliau. Kelemahan kepimpinan parti itu turut menyebabkan Perdana Menteri Muhammad Ali Sabri perlu menanggung pelbagai masalah negara. Jadi Datuk Nur Jazlan dia kata Menteri PAS ni lebih bergaya dengan kedudukan dan pangkat, tapi tidak kompeten dalam melaksanakan tugas. Realitinya Perdana Menteri terpaksalah pikul segala masalah itu dan isu negara kerana barisan menteri yang ada dalam kerajaan hari ini memang dia kata tak boleh nak diharap. Tidak boleh digantungkan harapan. Apatah lagi menteri dan timbalan menteri yang dilantik daripada kalangan pemimpin PAS, semuanya menteri cak ayam, katanya. UMNO pun ada juga. Daripada Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional pun sama juga, saudara. Mereka menjaga ini soal ekonomi. Apa dah jadi? Jadi katanya menteri daripada PAS hanya seronok dapat bergaya dengan pakaian mahal, naik kereta mewah, duduk di Putrajaya, makan gaji, dapat layanan VVIP. Tapi soal kerja semuanya gagal. Sebab mereka tak tahu. Bila waktu mereka jadi pembangkang macam-macam. Saya dengar juga dalam Facebook apa semua, lebay-lebay tu bercakap, bagi kita kesempatan untuk memerintah, kita boleh selesaikan masalah PTPTN, masalah tak ada kerja, masalah sekarang kamu dah dalam kerajaan. Apa yang kamu buat? Malahan saya dapati juga menurut Jabatan Perkhidmatan Awam, lebay yang menjadi duta ke Timur Tengah tu tak pernah pun pergi ke Timur Tengah untuk melaksanakan tugas dan sebagainya, sedangkan beliau bertaraf menteri. Jadi apa beliau buat? Gaji dapat puluhan ribu. Ini realiti. Jabatan Perkhidmatan Awam menjelaskan bahawa tidak ada laporan, tidak ada kenyataan bahawa Pak Lebay ni yang bertaraf menteri
Dia pergi menangani masalah yang berlaku Timur Tengah. Tak ada. Kadang-kadang kita rasa malu. Presiden Indonesia, Pak Jokowi, dia tengok permasalahan yang hudud antara Ukraine dengan Rusia ni, dia juga datang pergi ke Rusia, berbual, berbincang dengan pimpinan daripada Rusia dan pimpinan daripada Ukraine. Nak jadi, kalau boleh jadi orang tengah untuk mendamaikan supaya kehancuran ekonomi dunia ini dapat terkawal. Sebab bila ini berlaku, Indonesia juga terkesan. Hari ini yang Muhammad berada di Perdana Menteri kita berada di Turki. Ada orang tanya dengan saya, betul ke? Saya kata gitulah gambarannya. Sebab bila dia menghantar dalam Facebooknya, dia kata dia terkesan. Memang pun bila berlaku kejadian banjir sekali lagi di Baling, tak nampak pula. Rupanya susah politik saja. Dia berada di Turki saat ini. Yalah, sebab dalam 3 hari lagi dari Turki beliau akan pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadat, mengerjakan ibadat haji. Mungkin. Tapi tak ada kenyataan official. Tidak ada kenyataan resmi daripada Jabatan Perdana Menteri atau PMO. Apakah yang mahu Perdana Menteri mengerjakan ibadat haji? Tak ada. Jangan pula besok tiba-tiba keluar gambar Perdana Menteri dapat peluang masuk dalam Kaabah apa semua. Tak payah nak war-warkan benda begitu. Itu antara kita dengan Allah SWT. Bila anda dapat peluang, pergilah. Sebagai Perdana Menteri, peluangnya boleh masuk. Kerana pada hari jemaah haji mula bergerak untuk pergi ke Arafah. Masa itu kawasan sekitar Masjidil Haram kosong. Selalunya waktu itulah diizinkan pemimpin besar untuk masuk ke dalam Kaabah, kerana waktu itu juga kelambu Kaabah diganti. Itulah peluang. Memanglah ambillah peluang masuk. Berdoa mudah-mudahan negara kita aman damai. Itu saja saya harapkan. Dan saat ini beliau berada di Turki. Tidak ada pula penjelasan daripada PMO. Selalunya bila Perdana Menteri keluar negara, mesti ada kenyataan resmi. Tak tahulah saya. Mungkin bagi saya lawatan tidak resmi. Dan saya melihat bahawa menteri-menteri UMNO ni pun masih berkhayal. Menteri-menteri UMNO kita ni masih berkhayal. Kononnya nak pulihkan ekonomi. Dan malahan menteri yang bukan UMNO pun tunjuk kebijakan. Bijak sangatlah. Tapi sedangkan dalam baik mereka, saya rasa lah seolah-olah melakukan tindakan sabotase kerajaan. Saat rakyat tertekan, mereka tuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri, membuatkan amarah rakyat meningkat lagi. Yang mereka pentingkan nak jadi menteri, nak jadi Timbalan Perdana Menteri, nakkan jawatan dalam GLC. Rakyat tengah terkesan, rakyat tengah susah. Inilah keadaannya. Sebab itu saya merasakan dalam saat-saat begini, pimpinan UMNO harus berfikir kenapa Muhyiddin berani menekan Perdana Menteri, dan kadang-kadang lebih banyak mendengar nasihat daripada orang keliling kelalangnya, yang saya rasa mereka lebih favor ataupun merasakan lebih yakin dengan kepimpinan Parti Bersatu. Sedangkan sekejap lagi saya nak beritahu apa realiti dari segi politiknya. Bersatu huyuk saya, tapi menteri-menteri yang ada sekarang ni kononnya hebatlah dan Muhyiddin tu. Sebab itu saya nampak banyak orang tak menjawab apa yang dilontarkan oleh Ketua Penerangan Wan Saiful. Saya kenal Wan Saiful ni. Waktu saya bertandang ke kota London, Wan Saiful ni berada di London. Cuma kadang-kadang saya kata dia pernah bertanding untuk jawatan, tak silap saya, ahli majlis Bandaraya London. Kalau dia bertanding, bagaimana kerayaatannya? Dia balik ke Malaysia. Waktu dia balik sini, dia berada di bawah perlindungan saudara Datuk Kamarudin Jaafar. Masa itu ahli parlimen daripada ahli parlimen di Jalan Sungai Besi tu, saudara, Bandar Tun Razak. Jadi dia balik ke Malaysia, lepas tu masuk politik. Cuma apakah kerakyatan itu? Dia mempunyai dua kerakyatan. Kamu duk balun tu Malaysia, memimpin UMNO, bagaimana agak? Jangan. Orang mula selak. Wan, I know who you are, where is your heading. Saya tak mau cakap lebih daripada itulah. Saya tak mau mencipta perbalan peribadi. Cuma dia kata Malaysia ni huru-hara kerana masalahnya adanya Datuk Sri Zahid Hamidi, adanya Datuk Najib, adanya Datuk Muhammad Hassan. Lagi bermasalah, saya nampak pandangannya tu mengarut, kelongkang. Sebenarnya Malaysia ni huru-hara kerana adanya Pakatan Harapan.
Pakatan Harapan, kamu yang mencipta segala slogannya. Jangan nak salahkan keadaan hari ini, yang terpaksa menanggung segala masalah yang dilakukan di zaman era Pakatan Harapan. Kamu mencipta manifesto, janji yang katakan janji seribu mimpi. Konon nak menghapuskan GST lah. Sekejap lah. Jadi punca utamanya apabila Pakatan Harapan menghapuskan GST yang menyumbang sejumlah 30 bilion pendapatan untuk kerajaan. Kerajaan tak ada perniagaan. Kerajaan punya pendapatan adalah hasil daripada cukai. Itu realitinya. Kalaulah negara itu ekonomi rakyatnya, ekonomi negara kurang, mana kuranglah pendapatan pada kerajaan. Apa yang ada itu adalah kerajaan yang dibina. Sebelum ini ekonomi, wang yang ada dalam tabungan apa semua dibina oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kerana waktu Datuk Seri Najib meninggalkan anjung kuasa si perdana selepas kita dikalahkan, berbilion-bilion duit. Itu yang dikerokah, itu yang dikokak, itulah yang diperhabiskan oleh mereka. Akhirnya tersadai sekarang ni. Jangan duk kata orang ada masalah. Jadi Wan Saipul ni kena berhati-hatilah. Jangan dia kata kegagalan kerajaan pimpinan hari ini kerana politik tak stabil. Termasuklah kerana istilah adanya rentas parti. Memang ada pun, bukan rentas parti, kata. Jadi dia kata sebab itulah kerajaan gagal menguruskan COVID-19. Jangan kamu nak menegak benang basah. Your government, pimpinan anda waktu itu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, gagal. Tak pasal-pasal wujudkan darurat, kurung rakyat tak boleh keluar. Ramainya orang bunuh diri, ramainya orang naik bendera putih nak makan pun tak ada. Kata ada bantuan tak kesampaian. Jangan duk salahkan orang. Jadi jangan pura-pura Wan Saipul. Kena tengok. Ekonomis pernah meletakkan Malaysia seketika itu berada di tempat yang ke-50 sebagai ekonomi terbesar dunia, merangkumi 90% KDNK dan 76% populasi global dalam indeks kemampuan untuk pulih daripada pandemik COVID-19. Itulah laporan Bloomberg. Janganlah nak nafikan. Dan buat pertama kali dalam sejarah merdeka pada 1997, Malaysia dilihat oleh masyarakat antarabangsa sebagai sebuah kerajaan yang gagal dipimpin oleh Muhyiddin. Sejak merdeka, the only failed state. Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dato' Mahathir sekejap waktu itu memang rakyat penat, sakit. Alhamdulillah berlaku langkah Sheraton. Lepas langkah Sheraton, Muhyiddin naik. Itulah kerajaan gagal sejak 1957. Terimalah hakikat. Jadi hari ini pula kononnya saya tengok sekarang ni saudara, mereka sedang berusaha untuk melaga-lagakan kepimpinan dalam UMNO. Saya dah tengok macam-macam lah. Kononnya Tok Mak Hassan kata Datuk Zahid dan Datuk Najib mesti pergi ke masuk penjara apa semua. Ini apa bendanya? Mereka bertanya. Bila mereka bertanya Tok Mak Hassan, dia kata kalaulah mahkamah memutuskan Datuk Najib bersalah, ini soal pengampunan, itu terpulanglah pada istana. Cuma Datuk Mak Hassan kata kebiasaan. Seorang kalau mahkamah dah putuskan bersalah, okey masuk penjara, tapi ada lagi satu clause iaitu mendapat pengampunan istana. Jangan saudara lupa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mendapat pengampunan istana yang dibersihkan 100%, dah tak ada cacat celah dah. Apabila Duli Maulid Pertuan Agong menandatangani pengampunan, maka seseorang itu bersih. Tadi Datuk Rahman telefon saya, dia tanya dengan saya macam mana keadaannya. Saya kata itulah keadaannya. Tapi mereka nak melagakan antara Najib dengan Tok Mak Hassan. Lain orang cakap, lain orang fikirkan. Tok Mak Hassan kata itu kebiasaan proses jika berlaku apabila mahkamah menjatuhkan hukuman. Tetapi mahkamah belum menjatuhkan hukuman lagi. Belum lagi, pembicaraan masih berjalan lagi. Tunggulah yang kita nak mengatasi mahkamah. Apa hal? Inilah masalah yang saya lihat. Orang nak antuk-antuk. Orang nak supaya pemimpin UMNO berbalah sama sendiri. Saya sebagaimanapun saya agak lega bila saya tengok Tok Mat pun tak layan, Datuk Seri Najib pun tak layan, Datuk Seri Zahid pun tak layan. Dia orang sekarang ni dalam keadaan yang kucak-kacir sebenarnya. Pakatan Harapan, Parti Pribumi, sebenarnya mereka sudah melihat dia doomsday, masa yang gelap untuk karier politik mereka. Sama ada dalam Parti PBM,
sama ada dalam parti muda tu memanglah kalau tengok dari segi kenyataan apa semua, saya tak mau mendahulukan mahkamah. Saudara, nanti contempt of court nampak gayanya lebih jelas apa yang tuduhan terhadapnya. Kemudian apa jadi pada Parti Pribumi Bersatu PPBM, malahan Parti PAS yang saya katakan apabila Tasimuddin pergi ke Kelantan buat pengumuman, katanya bahawa PAS bersetuju untuk untuk pilihan raya akan datang, PAS akan menggunakan lambang Perikatan Nasional. Dan ini disanggah oleh timbalan Presiden PAS. Dan sekarang ni dia jadi kucak-kacir ni. Warga PAS akar umbi amat kecewa. Mereka cukup kecewa apabila PAS dikatakan akan bertanding menggunakan lambang PN. Habis dah jati diri. Dah tak ada lah gambar bulan. Dah tak ada dah yang mereka perjuangkan selama hari ini. Maka tidak akan berkibar lagi lah bendera hijau, ada bulan. Nampaknya bukan bergerhana lagi. Ruyup dah. Secara kalau bila saja Tasimuddin mengatakan PAS bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional, itulah harinya Parti Pribumi Bersatu membunuh PAS secara total. Sebab habis. Pulanglah untuk anda fikir. Saya melihat dari segi satu sudut yang lain, saudara. Yang selama ini pakai bawa bendera PAS sana sini, tak ada dah. Habis nak bertanding buat Perikatan Nasional, tandinglah. Tunggulah nasib anda nanti. Sebab saya tengok juga apabila Tasimuddin dia pergi Kelantan, dia lantik 3 orang menteri kabinet, yang saya tengok yang akan menjadi 13 mereka ni sebagai ketua-ketua Badan Perhubungan Perikatan di Kelantan kononnya. Mereka melantik siapa dia antaranya? 13 orang saja. Antara mereka lantik iaitu Menteri Tenaga Sumber Asli sebagai ahli Parlimen Kota Baru, Taqiyuddin. Kemudian Menteri Kanan Pendidikan, Radis Jidin, dia jadi perhubungan di Ketereh. Bila saya tengok Jidin dilantik Ketereh, Anwar Musa macam mana? Yang kamu mendewa-dewakan, macam mana sekarang? Tak ada dalam senarai. Kemudian Menteri Jabatan Perdana Menteri, merangkap ahli Parlimen Jeli, Datuk Mustafa Muhammad. Tulis apa lagi? Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar ni Abdullah, dia kawasan Pekalan Cepa. Timbalan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Ikmal Hisham. Susah Agung Perikatan Nasional, Datuk Hamzah Zainuddin kata ketua-ketua Badan Perhubungan kawasan itu dilantik oleh pengurusi Tasimuddin selaras dengan pasal 22.2. Jadi ramailah dilantik. Tak ada pun orang-orang yang begitu tawaduk dengan kepimpinan Perikatan Nasional. Pulanglah. Dan sekarang saya cakap terus terang saya, untuk menghadapi pilihan raya sekarang ni, saya cakap terus terang, UMNO pun menghadapi suasana yang sukar. Apabila kesannya, puncanya bagi saya kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih lagi bertangguh-tangguh. Yang terbaik waktu pilihan raya, lepas saja pilihan raya di Johor itu buat pilihan raya. Kerana waktu itu parti PKR dah hilang daripada radar politik negara. PBM pun dah hilang. Tapi kerana tak tahulah apakah ada elemen supaya nak beri ruang supaya Parti Pribumi ini bernyawa lagi, maka dilewatkan pilihan raya. Terpulang saya tak tahu. Tapi bila dengar bila Tasimuddin minta jawatan Timbalan Perdana Menteri itu, seolah-olah nak minta nyawa untuk kewujudan Parti PBM. Dan ini takkan berlaku. Buat macam mana pun dah habis. Saudara, semangat mana saya janjikan, saudara, saya melihat daripada 222 kursi parlimen, macam saya katakan semalam, 55 itu berada di Sabah Sarawak. Jangan kita cakap. Kita bercakap soal di Semenanjung. Saudara, saya melihat secara detail. Ini saya nak jelas pada saya, sila perhatikan betul-betul. Secara detail, melihat dari segi jumlah undi yang diperolehi parti DAP. Yang saya katakan, saudara, suka tak suka kita kena terima hakikat. DAP akan mendapat sekitar dalam 37 kawasan parlimen. Daripada 167. Sebab 222 tolak 55. Yang di Sabah Sarawak tinggal 167. 37 DAP yang ada tinggal sekarang ni 130. Yang nak berperang lah antara sama-sama parti-parti orang Melayu ni. Cara DAP, saya cakap terang, biar saya bacakan satu-satu. Pertama, Alostar. Calon dia dulu tu Chan Meng Chai. Dia dapat 32,000 undi saja. Calon Barisan Nasional 17,000. Bila masa nak kaut. Batu Kawan, Kasturani Pato, anak Pi Pato, 42,000.
Bukit Bendera, dia dapat undi 50,000, 49. Barisan Nasional cuma dapat 9,000. Di Tanjung 34,000. Bukit Bendera 50,000, 49. Jelutong, tu lontong sekor tu, saya Jelutong dia dapat 34,663. Calon Barisan Nasional cuma dapat 5,000. Bukan sikit tu dia punya majoriti. Di Bukit Gelugur, Ram Kapasing, ini anak Kapasing, dia dapat 65,000. Calon Barisan Nasional 9,000. Bagan 51,653. Barisan Nasional 7,000 saja saya. Taiping 42,000. Ngakomek ngeh ni, saudara. Taiping 42,957. Ipoh Timur 56,519. Calon Barisan Nasional 13,000. Ipoh Barat 55,000, saudara. Barisan Nasional cuma dapat 9,800. Batu Gajah, lantiklah, sama ada bukan daripada kawasan keturunan bukan Melayu Cina, India rasa bertanding kat situ. Dia dapat 52,850. Calon Barisan Nasional 8,892. Beruas ngeh 41,000. Calon Barisan Nasional 13,000. Terkedik-kedik. Di Kampak, calon daripada DAP 30,000. Barisan Nasional 18,000. Di Gopeng, saudara, 48,000. Kemudian yang ke-15, di Teluk Intan dengan Komeng 28,170. Barisan Nasional dapat 17,000 saja, saudara. Di Tanjung Malim 24,000. BN dapat 19,000. Ni saya cerita sebab petang tadi saya hayati satu persatu supaya kita sedar diri, saudara. Di Raub, calon DAP dapat 20,000. Daripada Barisan Nasional 17,000. Ada ruang tu kalau raya-rayanya. Tapi kalau PAS bertanya juga situ, uyup lagi. Di Bentong 25,000. Ini kawasan yang dulu dikuasai oleh calon MCA. Calon di Bentong dia dapat 25,000. Barisan dapat 23,000. Lebih kurang dalam 1,000 lebih saja. Di Bangi, tengok Bangi memang terkejut, saudara. 102,557 undi dia dapat. Calon Barisan Nasional 19,000. Macam bumi dengan langit lah, saudara. Puchong 60,000. Calon BM 12,000. Di Damansara 121,283. BN cuma dapat 14,000. Subang 104,430. Calon BN 12,000. Damansara, Subang, calon Barisan Nasional hilang deposit, saudara. Ini realitinya. Di Kelang, Santiago ni dia dapat 98,000. Di Kepung 56,000. Juga calon Barisan Nasional hilang deposit. Di Bukit Bintang 44,000. Seputih 63,000. Calon Barisan Nasional dapat 7,000. Juga hilang deposit. Ini realiti, saudara. Di Ceras 56,671 undi. Calon BM 7,000. Juga hilang deposit. Seremban 55,000. Rasah dia dapat 61,000. Kota Melaka 76,000, saudara. Calon Barisan Nasional 14,000. Kota Melaka 76,000. Kita 27,000. Bila saya sebut begini adalah kawasan ini ditandingi oleh MCA. Dulu adalah gerakan juga, sekarang ni MCA lah. Di Labis, Gubu Barisan Nasional, dia dapat 16,000. Kita dapat 13,000. Bakri, dari dulu lagi, jangan mimpi, 38,000. BN cuma dapat 15,000. Di Keluang 46,000. Di Temberau 64,000. Di Iskandar Puteri 80,000. Di Kulai 55,000. Itulah 37 kawasan parlimen yang dipegang oleh DAP. Daripada 167, DAP dah ada 37. Apa nak jadi? Macam mana kita nak tunggu kerajaan ni? Tinggal 130. Dalam keadaan begini, Parti Keadilan Rakyat PKR sudah pun membina kembali imej mereka setelah dia kalah teruk. Dia kalah di Sarawak, dia kalah di Sabah, dia kalah di Melaka, dia kalah di Johor. Waktu itu sepatutnya panggil pilihan raya ada ruang untuk menafikan yang 48 orang ni. Tapi tak dipanggil pilihan raya. Akhirnya saya nampak sukar. Semalam saya dah bagi tahu 48 kawasan parlimen
yang dia akan dapat. Kalau PKR bersama dengan DAP 48/37, dia ada 85 kerusi. 85 kerusi, jangan lupa saudara. Kenyataan daripada ini pemimpin Abang Joe dari Sarawak, dia kata mana parti yang ada majoriti kita akan sokong. Itu gambaran saya. Itu di Sarawak. Dan kita ni sekarang ni yang ada ni daripada 130, berapa banyak UMNO boleh dapat? Tu tak, besok saya nak kira kan apa yang Amanah boleh dapat. Kira-kira juga, jangan nafikan. Apa yang PAS boleh dapat daripada 130 tu. Daripada tinggal 82 sekarang. 167, DAP 37, PKR 48, tinggal 82. Daripada 82 kursi tu, Amanah berapa? Seandainya Amanah pula dia dapat dalam sebelah apa semua tu, jadi artinya dia tinggal berapa? Dia dah, kita tinggal kalau sebelah 82 tolak sebelah, jadi 71. Saya bagaimana PAS tak boleh kata-kata PAS wuyup semana, tak ada. Tak boleh, kita kena berpijak bumi nyata. Cuma dalam keadaan segini saya kira untuk Semenanjung ni UMNO dapat katalah 67 kursi dan mungkin membantu. Yang mungkin membantu adalah UMNO Sabah yang telah pun mengadakan konvensyennya. Dan UMNO Sabah pun dia boleh bantu sekitar dalam 16 kursi saya lihat. Daripada 24, 8 tu jangan kita fikirkan kita boleh sapu semua. Berpijak di bumi nyata saya. Jangan cakap berdegar-degar. Akhirnya ke mana kita? Akhirnya Barisan Nasional 83 saudara. Memanglah untuk 83 kita boleh bentuk kerajaan kalau kita bersama dengan daripada di Sarawak. Tapi Sarawak pun dalam 25, 83, 25, 108. Ini keadaan saudara. Sebab itu kita jangan cakap besar. Sebab itu saya katakan UMNO jangan berbalah. Kalau itu hari buat pilihan raya awal, tak ada masalah dah. Dan memang betul pun kita akan merasakan bahawa UMNO Barisan Nasional boleh dapat di sekitar 120 kursi. Dan sekarang ni macam mana? Kita akan mengalami keadaan yang sama. Dan besar kemungkinan nak tubuh kerajaan pun tak boleh. Saya dah bagi tahu, besok saya akan bercakap bagaimana parti Peribumi akan hanyut terus. Parti Pejuang tak saya cakap lah. Silalah bertanding. Tu Dr. Mahathir kata nak bertanding Langkawi. Saya ingat hilang deposit. Mukris nak bertanding di Jerlun juga, saya rasa hilang deposit. Di Kubang Pasu Puan Merudi nak bertanding, habis dah. 5-6 orang daripada parti Pejuang. Daripada parti PBM 3-8 orang. 6 orang. Dan splinter ataupun yang keluar daripada parti Keadilan, yang dibawa oleh Azmin apa semua, saya tak nampak ada masa depan. Uyup saya. Sebab bila rakyat memilih, kalau kita buat pilihan raya itu lagi, selepas saja Johor dalam katalah sebulan ke ataupun 2 minggu, 3 minggu lepas itu kita buat pilihan raya saudara. Paling tidak pun sejumlah 19 kursi yang kononnya orang Azmin tu kita dapat lawan daripada Parti Keadilan. Waktu itu saya melihat Gombak contohnya, Dato' Megat, dan ada kerjasama dengan warga PAS Teri. Saya rasa Dato' Megat boleh menang. Tapi dengan keadaan sekarang ni, apabila saja Parti Keadilan sudah pun muncul balik, dia dapat tenaga baru. Dia bukan dapat hayatnya macam mana PBM dapat hayat, ditangguhkan lagi. Tapi sekarang macam mana? Anak-anak muda bersama UMNO sekarang setuju saudara Laizir Rizal. Tapi berapa? Let us move, betul-betul. Jadi saya cerita sekarang ni supaya kita sedar diri dan bekerja tingkatkan usaha. Dan keadaan sekarang ni UMNO masuk gelanggang kali ini dengan keadaan serba kekurangan. Betul, kita kerajaan, tapi kerajaannya pimpinan Datuk Ismail Sabri. Malahan sekarang ni masalah yang kita hadapi, apabila kita nak ubah pindah perlembagaan pun masih lagi ROS berkuasa dan menunjukkan bahawa mereka belum lagi bersetuju. Sedangkan kerajaan hari ini dipimpin oleh orang UMNO. Kenapa perlu yang awak Perdana Menteri terpaksa tunggu sampai 16 bulan? Dia sepatutnya boleh panggil saja. Hamzah, mari sini. Aku nak tanya kau, ini parti aku. Kau buat aku mau diluruskan. Aku yang menyokong dalam apa ni. Boleh buat begitu. Kenapa masih ada tunggulah sampai 16 bulan? Why? Dan waktu yang sama sekarang ni Muhyiddin terus terang, kononnya dia nakkan parti ni ada daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dah ada pula kata tadi Azmin Ali.
Kalau Azmi Ali tiba-tiba Perdana Menteri, kononnya nak menyelamatkan di kawasan Gombak. Saya kata kau pegang jawatan Perdana Menteri pun kamu akan tumbang di Gombak, men. Tak usah fikirlah. Konon-konon nak menyelamatkan keadaan supaya ke calon. Tak ada dah. Besok saya akan bagi tahu kenapa. Memang dari segi undi tu lagi, Azmi Ali dapat 70,000 lebih. Tapi tidak sekarang. Megat boleh dapat. Tetapi sekarang ni apabila dilewatkan pilihan raya ini, we have to pay for the price. Sebab itu saya katakan, semakin kita melewatkan tarikh pilihan raya, lagi kita tangguh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ataupun setahun, maka seolah-olah Putrajaya membina highway untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan senyum, dengan tenang bawa kereta speed highway zoom untuk berada di anjung kuasa di Putrajaya. Jangan salahkan siapa, salahkan diri sendiri. Kita warga UMNO harus berusaha. Bagaimanapun saya harap kalau boleh biarlah. Jadi saudara Syam Nazri, kalau ini terjadi PRU12, kita terpaksa berkongsi kuasa dengan PBM. Nak kongsi kuasa dengan PBM mana? PBM kalah. Parti Bumi Bersatu tak ada nyawa dah, saudara. Buat macam mana pun saya berani cakap, tak ada. Sekarang ni macam saya kata, dia tinggal 82 kursi. 37 DAP dah ambil, 48 PKR. UMNO yang nak tinggal sekarang 82. Amanah pula kata ambil 11. Tinggallah lagi 71. Itu pun kalau UMNO dapat semua. Jangan lupa ada PAS. Katalah okeylah nak kongsi dengan 70 kursi kosong, apa benda? Waklu lah dalam keadaan sekarang. Ini keadaan yang kita hadapi. Sebab itu tiap-tiap malam saya marah. Saya menyatakan kita membina highway untuk Parti Keadilan. Sedangkan parti kita ditinggalkan. Kita lihat konon-konon, okey, aku dalam berkuasa sekarang ni, aku buat ini, catu aku ni betul, kononnya PBM gitu. Orang dah tak nak dah PBM. Rakyat dendam dengan PBM lebih teruk daripada dendam pada Pakatan Harapan. Kerana rakyat terkurung begitu lama. Waktu itulah kononnya ada belanja, konon peruntukan itulah apa semua. You tak boleh bagi alasan. Dendam kerajaan rakyat, warga punya dendam pada Parti Pribumi ni, Tuhan aja yang tahu. Kerana mereka hilang pekerjaan. They have total loss in their life. Dan sekarang ni nak minta balik untuk sokong mereka. Nahilah jawabnya. Sebab itu saya katakan, walaupun Parti Keadilan dalam begitu, mereka masih ada lagi kekuatan mereka. Kita ni UMNO yang saya katakan dah bercempera. Kononnya nak adakan pertandingan supaya presiden disingkirkan. Lagi orang fed up. Bercempera dalam UMNO. Apa nak jadi? Saudara Kemasan, waklu lah. Ini realiti. Saya bercakap soal realiti saya. Saya geram. Kerana tidak lain tak bukan, lain tak ada. Orang yang berada di mahkamah sekarang ini dibicarakan, dia jatuh hukum pasal apa? Apakah besok bila selesai nanti akan ada pula tuduhan Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin pula salah. Saya bukan begitu sikap saya, saudara. Kita jangan menjatuhkan hukum, sebab no one is guilty unless proven by the court. Siapa saja pergi bercara di mahkamah, biarlah hakim menentukan. Prosesnya Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan akhir sekali Mahkamah Persekutuan. Kalau tiga-tiga dah tentukan, barulah katakan okey, mahkamah dah tetapkan kamu bersalah. Ini belum apa-apa, hanya mendengar kenyataan daripada pendakwa raya. Lunyai Presiden UMNO, saya bertanggungjawab. Sebab itu saya katakan, kalau anak kita ni sebagai anak, orang kata mak bapak kita bagai nak rak kedai kopi, kita ngeh, kita ketawa, kita ni anak yang bacun. Sebab itu saya kata, bila bercakap benda ni, saya naik darah saya. Sebab saya merasakan parti saya ni sedang dalam keadaan yang tergugat. Siapa yang menggugat? Kita dari dalam. Akhirnya saudara, apa yang berlaku macam mana saya katakan tadi, kita ni menang sorak, tapi akhirnya kampung tergadai. Berhati-hatilah wahai teman-teman, wahai wira-wira UMNO, usahakanlah sekarang supaya parti kita dapat kembali dalam keadaan macam mana pun, usahakanlah. Tapi jangan diizinkan mereka merobek dalam keadaan parti kita begini. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.